Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Alright. Oh, berat mic ni. Assalamualaikum. Selamat pagi Richworks. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah anda nampak muka saya dengan jelas? Itu yang paling penting. Cuba komen sikit. Apa khabar Tuan Abdul Razak? Apa khabar yang berada di IG Richworks, dan juga yang berada di page Richworks? Sila komen sebelum kita start untuk live pagi ini. Seperti biasa, setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat anda akan live bersama saya di page Richworks dan juga di IG Richworks. Baju Aurora. Itu namanya. Itu namanya. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Semoga anda sihat sentiasa. Semoga anda dirahmati, diberkati dan juga diberi kesihatan. Izzah Mufin, Waalaikumsalam. Selamat pagi tuan. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Topik hari ini best. Hari ini topik kita adalah berkenaan dengan online. Macam mana kita nak bisnes secara online. Ada beberapa tips yang saya nak share kepada anda. Tapi sebelum tu, of course, saya nak anda bantu saya. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas dekat IG ataupun dekat page? Apa khabar Tuan Husni? Selamat pagi. Selamat pagi tuan. Dah breakfast ke belum? Ke belum sempat breakfast lagi? Alright. Sekejap, saya tengok topik. Saya tengok adakah dengar suara saya. Okey. Saya nak share dengan anda hari ni. Dah jual secara online. Dah jual tips secara online. Wow, good. Saya nak share dengan suara jelas. Thank you sebab respon. Pagi ni topik adalah cara onlinekan bisnes anda dengan 3 langkah yang mudah. Kalau sebelum ni, siapa tengok saya punya live hari Rabu? Tanyalah Ustaz. Wow, tanyalah Ustaz. Tanyalah saya. Okey, hari Rabu hari tu saya dah cakap tentang dalam krisis macam ni, kita kena fokus kepada 5 kekuatan ataupun 5 benda yang kita nak kena bina. Kita kena naikkan brand kita, kita kena naikkan kita punya community, kita naikkan kita punya engagement, kita naikkan kita punya social media, dan juga kita naikkan kita punya database. Hari Rabu punya live. So hari ni kita nak sambung macam mana kita nak kuatkan ataupun macam mana kita nak onlinekan bisnes kita. Itu adalah topik kita pagi ni. Tapi sebelum tu, of course, siapa yang first time bersama-sama dengan saya Hafiz Jasmi, Vice President Richworks International Sambuhat, dan saya memang akan buat live bersama-sama dengan anda setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Hari ni hari Jumaat. So of course saya nak ambil kesempatan, walaupun kita solat Jumaat tak ada, tapi seperti biasa solat Zuhur kena juga buat. Okey. Walaupun Jumaat tak ada, solat Zuhur kena buat seperti biasa. Dan saya juga nak ambil kesempatan untuk bagi tahu anda, hari Jumaat jugalah adalah hari yang anda kena sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course, anda juga boleh memberi sumbangan. Time Jumaat ni tak semestinya tak boleh bagi sumbangan. Boleh je transfer online ke, ataupun anda boleh hantar orang makan, pergi dekat restoran, mana-mana restoran, suruh mereka makan, bagi dekat rumah-rumah anak yatim. Seperti biasa, benda ni semua boleh dijalankan seperti biasa. Tak ada alasan untuk kita. Alright, kita juga boleh mengeratkan silaturahim, sesama orang lain, dan juga of course setiap hari Jumaat ni juga boleh kita baca surah Al-Kahfi, kita boleh baca surah Al-Imran, ada banyak, baca Yasin pun boleh. Ada banyak benda yang kita boleh buat. Kepada anda yang mungkin, saya tak cakap semua orang, saya cakap mungkin ada yang dah lama tak membaca Al-Quran, anda boleh membaca Al-Quran. Itu adalah benda yang anda boleh buat hari Jumaat ni. Alright. So seperti biasa, saya nak anda komen dulu. Pastikan anda komen. Dah lama dah tak agresif lah.
di IG dengan di Facebook ni. Love pun dah tak bagi dah sekarang. Dah lemau dah. Semenjak berada lama kat rumah ni dah lemau dah masing-masing. Cuba komen sikit. You all sihat ke? You all daripada mana? Dekat mana sekarang? Cuba bagi tahu anda duduk dekat mana. Cuba bagi tahu lokasi anda. Biasanya kita punya komen agresif, tiba-tiba sekarang dah tak agresif. Ke dah lama sangat duduk ni, dah lama tak bersenam ataupun dah lama tak hirup udara segar kat luar ke macam mana? Cuba komen anda dekat mana. Apa khabar Tuan Nazrin? Apa khabar? Jangan jadi AIS. Kak Kuantan, Cik Wan Su. Wow, Kak Kuantan Terengganu. Oh, orang Terengganu. Johor, apa khabar orang Johor? Kelang. Okey. Simpang Renggam. Alright, Seri Kembangan. Puan Siti Rahman Seri Kembangan lah. Cuba komen anda dekat mana. Saya dapat rasa tau. Tanjung Malim, saya dapat rasa semenjak kita PKP ni masing-masing dah lemau. Dah tak semangat dah. Selayang, yes. Dekat rumah. Memanglah kat rumah. Dekat mana rumahnya? Alright. Dan tag rakan-rakan anda yang lain sebab saya nak share tentang 3 cara macam mana nak buat bisnes online. Kat rumah, of course kat rumah. Kat JB, alhamdulillah sihat. Kat Johor Bahru sekarang. Waalaikumsalam Puan Masyarina. Puan Masyarina orang Brunei lah orang Brunei. Yes. Rantau Negeri Sembilan. Wow, Negeri Sembilan. Lagi. Cuba komen anda dekat mana. Yes, jangan lemau. Kenapa kita nak kena lemau? Semalam Dok ada share. Benda pertama bila berlaku keadaan macam ni, ada 12 yang Dok share semalam. Tapi saya share nombor 1 je. Nombor 1 adalah tenang. Kena tenang. Of course lah banyak benda yang berlaku, tapi kita kena tenang dulu. Kalau kita tak tenang, kita tak boleh fikir dengan waras. Sebab tu kita cakap, kita dah belajar tentang bisnes kan. Kita dah belajar tentang bisnes, kita dah belajar banyak benda kepada yang Spire ke, Elite X ke, Titan ke, kepada anda yang pernah yang hadir program ZTM ke. Saya bagi tahu anda kita dah belajar banyak benda. Doktor cakap semalam apa? Time ni lah adalah ujian exam kita. Inilah time exam kita. Nak tengok bagus ke tak bagus kita punya pembelajaran. Sebab tu pengetul kat mana tu? Saya kat Shah Alam. Saya memang orang Shah Alam. Lahir kat Shah Alam, duduk kat Shah Alam dah 32 tahun duduk Shah Alam. Daripada kecil sampailah ke besar. Daripada single sampailah dah kahwin. Okey, memang duduk Shah Alam. Alright, ini adalah time dia apa? Ini adalah time untuk kita diuji. Kita punya exam. So kalau you time exam lah you lemau, so macam mana? Dia ibarat macam kita belajar boxing. Kita belajar boxing, belajar kan. Kita tumbuk tu, tumbuk ni, tumbuk punching bag. So ujian sebenar orang yang boxing ni dekat mana? Di manakah ujian sebenar orang yang boxing? Ujian sebenar orang yang boxing adalah sewaktu berlawan, bukan sewaktu latihan. Nak tahu kita kuat ataupun tak, waktu berlawan lah. Kalau waktu latihan tumbuk shadow ataupun kita berlawan dengan bayang-bayang, memanglah kita nampak kuat. Tapi bila you diuji dengan betul sewaktu berlawan, waktu tu lah kita tengok kita kuat ataupun tak. Tapi waktu berlawan lah you lemau, waktu ni kita tengah ditest. Kuat tak brand kita? Kita ditest. Kuat tak komuniti kita? Kita ditest. Kuat tak kita punya engagement? Baru kita nampak sebenarnya bisnes kita ni ada banyak benda yang nak kena perbaiki. Siapa yang tak nampak bila berlakunya PKP ataupun COVID ni, kita tahu sebenarnya bisnes kita tak strong pun. Betul tak? Baru kita nampak sebenarnya, wow, orang tak pilih aku pun.
Baru kita nampak, wow, online aku sangat lemah. Siapa start nampak benda-benda ni? Cuba komen sikit. Kita dah start nampak, baru kita tahu delivery kita hancur. Baru kita start nampak sosial media kita banyak kelemahan. Orang lain semua agresif, buat live, semua orang agresif post. Baru kita nampak cash flow kita problem. Betul tak? Sebelum ni kais pagi makan pagi. Bila dah tak ada kais dah, kita dah tak boleh survive. Tajuk apa hari ni? Tajuk dia cara onlinekan bisnes anda. Tapi tak start lagi. Belum start lagi, baru mukadimah. Baru kita start nampak ada banyak benda yang kita nak kena perbaiki. Baru kita start nampak apa? Staff kita punya attitude yang sebenar. Betul tak? Staff kita punya attitude yang sebenar. Baru kita nampak mereka punya perangai yang sebenar. Bila masing-masing kena buat kerja kat rumah, bila masing-masing tak bagi komitmen, yang ambil kesempatan, baru kita nampak banyak masa kita. Dan walaupun dulu tak ada masa, kita tak boleh buat maksimum, dah ada banyak masa pun tak boleh buat maksimum. Kita dah start nampak banyak benda kelemahan dalam bisnes kita sebenarnya. Tuan-puan, sedarlah yang kita punya bisnes tak cukup kuat, dan menyebabkan kita struggle sekarang. Dan sebenarnya Richwork dah tunjukkan betapa pentingnya brand, betapa pentingnya database. Database is king. Kita selalu cakap database is king. Kita dah lama cakap community adalah yang kita kena buat. Kolam kita kena buat dah lama, tapi kita tak ambil kesempatan dan kita tak nampak benda ni daripada dulu lagi. Dah banyak masa pun tak boleh buat maksimum. Sepatutnya, doktor cakap semalam apa? Sepatutnya time ni lah kita masuk gear paling laju. Kalau sebelum ni kita berniaga pakai gear 4, pakai gear 3 kan. Time ni lah COVID ni, PKP ni, kita pakai gear 13. Kalaulah dulu sewaktu tidak PKP, kita bawa bisnes kita dengan gear berapa kita bawa biasanya? Kita bawa dengan kereta, mungkin kereta BMW lah, kita bawa laju kan. Kita buat live, kita buat campaign, kita launch sempena tu, sempena ni. Kita kumpul database. Dan sepatutnya time ni, time COVID, time PKP ni lah kita kena masuk gear lebih laju. Dan sepatutnya kita kena bawa Bugatti ke, bawa Ferrari ke, untuk push maksimum bisnes kita. Tapi ramai orang pilih untuk lemau. Ramai orang pilih untuk blame orang lain, ramai orang pilih untuk bagi alasan. Cari jalan. Kalaulah tak boleh buat sales, contohlah ini paling teruk, tak boleh buat sales. Sekurang-kurangnya dalam masa seminggu ni you buat collect database, paling tidak pun, ataupun susun database you. Contoh Richwork guna gear 10. Saya rasa Richwork bukan gear 10 tuan. Richwork gear 15 ke 20 pun saya tak pasti. Setiap hari ada mega live tuan-puan. Setiap hari ada mega live. Minggu ni kita ada ZTM. Lepas ZTM kami sambung bootcamp, Growth bootcamp untuk Titan dan Aspire. Lepas Growth bootcamp kita akan sambung ZTM balik. Dalam masa yang sama, waktu ZTM tu ada coaching, mastermind group coaching. Full every week, full. Dalam masa yang sama, minggu ni bukannya ZTM je, minggu ni juga ada urus cukai, program Tuan Haji Nasrul. Full. Dan setiap hari ada mega live.
Kita bagi maksimum. Kita masuk gear paling laju. Kita kerahkan. Tapi itu kami lah. Kami buat maksimum. Live jangan cakap. Live kat Aspire pun saya rasa dah banyak sangat dah. Kat Elite X, alhamdulillah semalam dah live. So anda yang pilih. Semalam saya pergi Tesco, saya share. Semalam pergi Tesco, sekali kena beratur. Rupanya kena masuk satu time boleh masuk 30 orang je. Dah masuk dalam 30 minit je. Macam pertandingan tu. Cek barang. Yang orang lain semua tengah call bini nak beli apa. Sangat nak kena betul-betul bijak untuk buat tindakan. Kalau tidak sesat kat Tesco. Alright. So saya nak masuk topik untuk anda. So hari ini saya akan cakap tentang cara onlinekan bisnes anda dengan 3 langkah mudah. Kalau ada soalan terus tulis je soalan anda, okey? Dengan keadaan sekarang sepatutnya memang kita dah onlinekan bisnes kita. Sepatutnya. Bukan yang dalam keadaan sekarang, sebelum ni pun. Kita dalam era teknologi tuan-puan. Sekarang ni you all tengok sekarang lah. Kita belajar live ni pun secara online. Kalau dulu nak kena cakap kat jiran cakap dengan orang lain, sampaikan ataupun nak kena buat kelas. Sekarang ni semua orang boleh bagi manfaat. Dengan hanya buat live je. You tekan share, you tekan watch party pun you dah bagi manfaat kepada orang. Ini adalah zaman-zaman teknologi. Okey, zaman internet. Semakin ramai yang mula berjinak dengan perniagaan online. Kelakar kalau kita tak ada online. Kelakar kalau kita tak ada IG. Kelakar kalau kita tak ada Facebook. Kelakar kalau kita tak ada YouTube. Sebab tu saya cakap orang yang buat bisnes F&B, restoran, kelakar kalau you tak ada GrabFood dengan Food Panda. Sangat kesian. Alah, nanti dia tolak commission nak kena tolak persen tinggi. Okey lah daripada dia tak ada orang beli langsung. Kalau kena tolak tu sekurang-kurangnya you ada juga sales. Daripada you tak ada sales langsung dan orang nak beli pun susah. Selalu je bagi alasan kan. Itu adalah kita tak nak bagi ruang dalam bisnes kita untuk kita berada dalam era digital. Alright. Orang sekarang ramai yang media sosial. Maksudnya ramai orang yang tengok sosial media. Sehari setiap orang ada 2 ke 3 handphone. Kalau you tak percaya, you tengok dekat you punya time dekat handphone. Contohnya macam iPhone kan dia ada tulis berapa lama kita berada dalam sosial media. Saya rasa 24 jam tu, separuh daripada 24 jam kita berada dalam alam maya. Okey. IG tak ada line dah. Okey, ada balik. Okey. So pasaran kita akan lebih luas. Saya ingat lagi waktu 2 bulan lepas saya pergi Shenzhen. Waktu 2 bulan lepas, alhamdulillah waktu tu tak ada apa-apa. Saya pergilah Shenzhen, famous dengan kedai gadget. Kedai gadget dia. Power bank, earphone, headphone, casing, macam-macam lah. Memang penuh dengan teknologi dekat Shenzhen. Bila saya pergi Shenzhen, saya tengah tengok barang-barang yang cantik kan. Sekali saya nampak, wow, memang murah. Power bank, ada tak power bank? Power bank kecil je, comel je, dalam RM7, RM8, 10,000 punya. So saya belilah banyak. Waktu tu saya belikan tim saya. Saya beli dalam 24 biji ke berapa biji dah. Saya beli. Wow, saya cakap murahnya. Okey. Lepas tu kejap IG sangkut. Okey, IG dah okey. Lepas tu saya tengok banyak kotak-kotak besar tau. Banyak kotak-kotak besar. Dan saya tengok ada alamat Malaysia.
Rupanya diorang memang buat post juga. Selain pada diorang jual dekat orang yang datang Shenzhen, diorang memang post. Betul, saya tanyalah, siapa yang beli barang-barang biasa kat sini? Rupanya orang yang beli barang-barang dekat Shopee, dekat Lazada, dekat dekat marketplace Malaysia, rupanya diorang masuk dekat Alibaba. Saya cakap, wow, kau duduk di Shenzhen pun kau boleh jual dekat Malaysia. Kau boleh jual global. Semua orang boleh beli secara online. Tapi kita, adakah orang boleh beli secara online produk kita dan barang kita? So sayang kalau kita tak buat. Alright. Hampir semua orang ada telefon. Yes, saya ada 3 telefon. Dekat IG, dekat page, kat tangan saya. Ini adalah personal lah. Yang kecil-kecil ni, yang besar-besar ni semua untuk live. Semua orang ada telefon sendiri. Alright. Semua orang ada telefon sendiri dan semua orang nak tengok secara online. Jadi kepada anda yang belum lagi onlinekan bisnes anda patut mula sekarang. Siapa yang belum ada online bisnes, kena mula sekarang. Ada 3 langkah ataupun kita panggil sebagai 3P. Pertama adalah, of course, you kena ada produk you dulu. Dan perkhidmatan. Produk ataupun perkhidmatan, servis. Produk ataupun servis you. First adalah clear. Apakah benda first yang you nak kedepankan dulu kalau you ada produk dan servis. Pilih satu supaya orang tak confuse bila you campaign kan. P yang pertama adalah produk ataupun perkhidmatan yang anda buat. Pilih. Ada banyak-banyak benda, pilih satu. Semalam saya ada posting kat Facebook. Saya cakap kat Facebook, siapa yang pandai buat roti, silalah buat roti buku. Sebab saya cari roti gardenia dah lama tak jumpa. Saya pergi 7-Eleven. Alright. Line okey tak? Line okey ke? Tiba-tiba pause pula. Cuba komen sikit. Cuba anda bantu saya komen. Adakah line okey? Okey ke? Okey. IG okey. Facebook? Facebook dah tak komen dah. Saya tak bergerak. Last Facebook, cuba komen. Boleh saya teruskan? Saya teruskan je lah. Saya tak, jujur saya cakap, saya tak nampak komen anda sebenarnya. Dekat IG saya nampak. Alright. Okey lah, baru nampak Puan Siti Rahmah. Alright, okey. So pertama adalah P produk. Semalam saya pergi dekat 7-E, tanya, roti tak ada ke? Dah 3 hari pergi ni. Dia cakap roti habis. Dia datang pukul 6 orang dah beratur. Wow, saya cakap. Saya pergi kat Speedmart, roti tak ada. Sampai pukul 4 petang pun habis juga. Wow, saya cakap, siapa yang pandai buat roti, buatlah roti buku anda. Sebab time ada masalah ni lah, bila ada masalah, di situlah ada peluang. Best kalau gardenia boleh delivery roti dekat rumah kan. Betul. Dan best juga kalau orang yang pandai buat roti, dia campaign kan, dah hantar kat rumah. Siapa yang bijak. Tak perlu gardenia, janji roti halal dan sedap. Dulu kan viral roti-roti buku yang ada warna-warni tu. Sekarang dah tak ada dah. Saya tak nampak dah. Mungkin saya bukan orang yang dia campaignkan ataupun bukan target market dia. Tapi saya dah lama tak nampak. Time ni lah roti-roti sedap sebenarnya makan kan. Kita duduk rumah ni, kawalan pergerakan dekat luar tu memang terjaga. Kawalan pergerakan dekat ke dapur ni tak terjaga ni. Betul tak? Cara macam mana nak perkenalkan makanan COD selain FB post kat group? Cara macam mana nak perkenalkan makanan COD selain FB post kat group?
Kalau you ada database, sebenarnya itu adalah the best option. Tapi sayangnya kalau you tak ada database pelanggan-pelanggan yang pernah membeli makanan dengan you. Ada orang tanya saya, Tuan Muhammad Afif Mahmud, cara macam mana nak perkenalkan makanan COD selain FB post dekat group? Kalau makanan ni kan, kalau you post every day, saya rasa tak ada masalah. Sebab dia berkenaan dengan emosi manusia. Hari ni dah post, kita jangan expect orang lain akan nampak. Besok kita post lagi, besok kita post lagi, dan besok kita post lagi, sampai bila-bila. Sebab makanan, orang tak kisah pun you post banyak kali, dan emosi mereka akan ada, tak semestinya sekarang, tapi mungkin akan datang. Okey. Posting sampai bila-bila, sampai orang dah. Saya ingat tau, Dok pernah tegur saya kan. Tips lah saya bagi tahu anda. Saya bila buat live, saya selalu akan terlepas untuk perkenalkan diri saya. Contohnya sebab saya rasa orang dah tahu. Saya rasa feeling orang tahu. So kan selalu kerja sebelum start buat live kan, kita akan sebut, "Hai, Assalamualaikum, saya Hafiz Jasmi, Vice President Rishwa International Sambahat." Tapi kadang-kadang saya dah malas nak sebut, sebab saya rasa orang dah tahu. Lagi-lagi you all ni dah biasa dengan saya. Isnin, Rabu, Jumaat kita akan live kan. So sampai Dok tegur, Dok cakap, kau kena cakap benda tu sentiasa. Sebab tak semestinya orang yang sama yang akan tengok kau punya live. Mungkin ada orang tersesat dah masuk, dan you kena kenalkan diri. Sentiasa kenalkan diri. Sama juga macam posting. You kena sentiasa post. You ingat orang nampak ke posting you hari ni, dan besoknya orang yang sama? Sebenarnya tak. Dan kena sentiasa konsisten. Okey, saya nampak. Macam mana nak dapatkan volume tinggi untuk perniagaan face mask? Okey, jujurnya tuan, saya tak faham soalan you. Sebab dia tak ada spesifik soalan. Macam mana nak dapatkan volume yang tinggi? Kalau tuan tanya saya, promote lah. Promote untuk volume. Sekarang ni memang orang nak benda ni. Mungkin orang tak tahu je. Kita pergi kat banyak kedai, semua orang tak cakap tak ada, habis. So ni adalah time you, Tuan Rol Nizam, untuk you promote kau promote maksimum. Paling maksimum. Buatlah apa-apa pun, buat live ke, paling maksimum, dapatkan volume. Of course kalau bisnes yang volume margin kecil, you kena main volume yang besar. Sekarang memang orang cari barang ni. Kalau you tak berjaya campaign, bermaksud campaign you tak maksimum, bermaksud campaign you mungkin tak tepat. Apa nama brand dia? You campaign dekat mana? Ini adalah barang yang ada demand, tuan. You kena bagi tahu dekat semua orang tentang perniagaan, tentang emas ni. Yes, kena promote. Saya tanya Tuan Rol Nizam, berapa kerap you buat live dan berapa kerap you buat posting setiap hari? Berapa kerap? Tuan Rol Nizam ni dia buat emas. Kalau yang saya faham lah. Of course benda ni ada demand. Waktu sebelum saya balik, semua habis. Semua tempat habis. Kan? Tapi masih lagi nak mencari. Tapi tuan ni cakap macam mana nak dapatkan volume. Saya cakap ini ada demand. Orang tak tahu je. Ibarat you ada makanan yang sedap, you ada karipak yang sedap. Dok selalu cakap kan, kita ada karipak yang sedap, ada penuh dengan inti, kita makan pun boleh meninggal, dia punya sedap tu. Tapi kalau orang tak tahu, orang tak beli. Saya tak tahu, adakah orang lain tahu? Itu kita kena fikir sentiasa. Maksimum buat live sehari 3 kali. Yes, memang banyak orang share live tentang tips sekarang, masak lah apa semua kan.
Okey, itu adalah nombor satu. Itu adalah nombor satu. Dan jangan terlalu menjual sangat. Jangan terlalu menjual sangat. Nombor satu adalah produk dan perkhidmatan. Kena pilih satu benda. Kalau you ada banyak barang, pilih satu je. Kalau ada banyak, saya ada banyak jenis kek ni, pilih satu. Saya ada banyak, ubat saya boleh sembuhkan 1001 penyakit, pilih satu. Untuk anda kenalkan dan buat secara online. Okey. Nombor dua, apa yang anda kena ada kalau anda nak buat perniagaan secara online? Of course anda kena ada platform. Of course anda kena ada platform. Gunakan platform. Pilih juga platform mana yang anda nak buat maksimum. Platform tu maksudnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, blog, email. Di manakah tempat perniagaan online yang you nak wujudkan? Platform apakah? So 3 cara untuk mula secara online adalah, pertama adalah anda kena ada produk dan anda kena ada perkhidmatan. Kedua adalah anda kena ada platform. Dan yang ketiga adalah anda kena pasarkan, kempenkan. Yang inilah yang tuan cakap tadi, macam mana nak pasarkan dan kempenkan. Dan anda boleh buat secara online dan maksimum. Produk dah ada, platform dah ada. Biasanya ramai orang macam ni. 3 step untuk buat perniagaan secara online. Produk dah ada dah. Wow, produk dah ada, bagus. Platform dah ada dah. Yes, kita dah ada platform, kita gunakan Facebook dan IG. Tapi pasarnya tak ada. Kempennya tak ada. Itulah yang menyebabkan orang tersangkut. Tak ada kempen yang berlaku dan tak maksimum, dan you expect orang akan masuk you punya FB ataupun you punya page. 3 cara untuk mula perniagaan secara online, dan biasanya orang akan tersangkut di ketiga. Dan saya juga nak bagi tahu anda, di waktu ini juga anda kena collect you punya testimoni ataupun result daripada pelanggan anda untuk anda tunjukkan kepada orang luar. Masa ni adalah time yang terbaik untuk anda kumpul result dan tunjukkan result kepada orang luar. Gambar orang tengah seronok, macam tadi takaful kan, happy. Tunjukkan result orang tengah makan burger meleleh, cheese. Susah nak dapat burger sekarang. Saya lalu ke tempat burger yang saya selalu beli kan, tak ada. Nak beli burger dekat mall-mall yang GrabFood ke apa semua tu lain. Itu burger-burger yang dia tak macam burger tepi jalan. Burger tepi jalan lebih sedap sebenarnya. Dia punya sos macam manis-manis tu kan. Tapi tak ada. Nak cari kat Foodpanda, GrabFood tak jumpa. Nampak kempen tak nampak. Tak muncul pun kat kempen mana-mana. McD tak best, keras. Burger tepi jalan best. Dia punya bawang dia tu kan. Hai, sedap pula cerita pasal burger pagi-pagi ni. Alright. Puan Faikah jauh sangat. Siapa belajar sesuatu pagi ni? Pembekal roti burger tak ada. Allah. Suruh orang yang ni, yang boleh buat roti, yang ada kedai roti, yang tak ada apa ni orang panggil, tak ada bisnes tu, suruh diorang buat. Itulah burger besar jauh. Alright, siapa belajar sesuatu pagi ni? Cuba komen. Siapa belajar sesuatu dan siapa dapat sesuatu? Adakah anda dapat sesuatu? Apa satu perkataan yang anda boleh bagi pembelajaran kita hari ini? Satu perkataan.
Sesuai Tuan Nazrin. Saya jual barang tadika macam perabot, buku. Sesuai ke saya buat posting menjual macam biasa? Sesuai. Sekarang ni adalah time untuk orang dekor rumah sebenarnya. Ramai orang tengah fikir untuk dekor rumah. Sebab biasanya tak ada kat rumah, tak duduk kat rumah kan. Biasanya tak duduk kat rumah. Bila tak duduk kat rumah, tak nampak apa yang nak kena betulkan dan kena perbaiki. Tapi sekarang ni bila dah duduk rumah, baru dah nak fikir nak dekor. Saya baru terfikir nak dekor balkoni saya. Balkoni saya besar, bentuk L. Saya nak letak kapet. Masa yang sesuai sebenarnya. Orang duduk rumah, saya cuma nak fikir nak cat rumah kan. Saya baik tak boleh nak beli cat. Ada tak orang jual cat yang boleh hantar? Tak tahu, saya tak pasti. Nak juga cat, nak cat rumah sebelum raya nanti kan. Ini adalah time yang terbaik lah sebenarnya untuk you. Satu perkataan input. Thank you. Thank you. Satu perkataan daripada anda. Apa? Yes, produk terbaik macam mana sekalipun, kalau tak ada kempen, betul tak jalan juga. Alright. So, hari ni sebenarnya saya nak bagi tahu anda, hari ni kami ada 0 to million ZTM secara online selama 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan kepada anda yang layak untuk pergi ZTM secara online, kita akan jumpa nanti pukul 2.30. ZTM secara online. Tapi kepada anda yang baru, yang mungkin nak rasa experience belajar secara online, anda boleh komen ZTM, nak ZTM. Ini yang tak join. Yang akan join tak payahlah komen. Ini kita nak bagi peluang untuk anda rasa pengalaman 1 hari ataupun setengah hari hari ini, untuk anda rasa untuk belajar secara online. Macam mana nak buat 1 juta yang pertama, 0 to million. Kepada yang first time, anda boleh type nak ZTM. Kalau anda nak, tim akan bantu. Tapi kepada anda yang memang akan join ZTM, kita jumpa pukul 2. Berapa kos ZTM? Tim bagi tahu. Tim tolong bantu. Ni Doktor official page ni. Untuk ZTM. ZTM adalah program 3 hari yang kita ajar tentang 0 to million. Macam mana nak buat 1 juta. Ada banyak formula dan strategi dan teknik sebenarnya. Memang terbaik ZTM, tak rugi tak join. Yes, betul. Siapa yang nak rasa ZTM untuk 1 hari, anda boleh komen nak ZTM. Tapi kepada siapa yang nak join 3 hari terus dan nak buat pembayaran, anda boleh buat pembayaran dan daftar untuk join 3 hari. Alright, boleh. Boleh, insyaAllah. Dan sebenarnya ZTM ni bukannya 3 hari. ZTM ni sebenarnya 5 hari. Kepada anda yang mendaftar, 3 hari minggu ni, 2 hari lagi minggu depan. Kita pecahkan 3 hari dengan 2 hari. You akan belajar tentang macam mana nak buat 1 juta yang pertama. You akan belajar tentang formula siapa. You akan belajar tentang formula power. Ini semua formula-formula yang dah membantu usahawan untuk lebih jelas, yang dah sangkut bisnes lama, yang baru nak start bisnes, yang bisnes dah 3 tahun tapi tak buat 1 juta yang pertama, kesian. Yang mana bisnes daripada you duduk kat rumah layan Hindustan, layan Korea ke apa kan, lebih baik you layan dan upgrade knowledge. Macam mana nak upgrade knowledge. Inilah kelemahan dia. Dalam ZTM ni lah kita bagi tahu kenapa you tak naikkan brand leadership you. Dalam ZTM ni lah kita akan bagi tahu apakah magic numbers you yang sebenar, capacity untuk you push, dan apa target yang you kena buat. Yang mana selama ni ramai orang niaga dalam keadaan buta, tak tahu numbers, berapa sales nak kena buat tak tahu. So you komen nak ZTM, saya tak tahu macam mana tim you all nak bantu. You all DM lah mereka You all DM tim kita, DM dekat Rishwood je nak ZTM, DM ataupun PM kat Rishwood nak ZTM. Nanti anda boleh join pukul 2.30 punya kelas. Tapi sediakan anda punya diri, sebab kita tak nak orang yang tak serius. Ibarat macam you betul-betul masuk dalam kelas. You kena belajar, you kena berdiri, you kena angkat tangan, you kena cakap dengan orang sebelah. Sama macam kelas. Yes, ZTM tentang hala 7 bisnes.
dan macam mana nak buat 1 juta, dan macam mana nak kuatkan brand, dan macam mana nak tahu magic numbers, dan macam mana nak tahu dan create community dan pelanggan anda. ZTM dah melahirkan ramai usahawan dan jutawan sebenarnya. Yes, Puan Faika, better je semua. Saya setuju Rishwat. Puan Faika adalah orang yang jual burger, kalau anda nak tahu. Beliau jual burger besar. Sekarang sales dah berapa, sehari dalam berapa puluh ribu kan. Dan Puan Faika juga burger dia, walaupun burger tepi jalan, orang cakap burger tepi jalan, ada mesin kredit card dan debit card, okey. Ramai orang yang berniaga walaupun ada kedai, mesin kredit card, debit card pun tak ada. So Puan Faika bila dia dah masuk dalam kita punya kelas, dia dah belajar, ada banyak benda yang dia belajar. Alright, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi Isnin minggu depan. Dan kita jumpa juga di ZTM kepada anda yang akan join ZTM pada hari ini, bermula hari ini. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya Hafiz Jasmi, Vice President Richwork International Sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.